Dan akhirnya pada hari ini 30 Jun mereka telah pun menutup kes. Dalam bidang ataupun kategori kleptokrasi sekarang ini, kita sudah pun ada satu kes yang dah selesai bicara. Itulah sebabnya kita memilih topik pada hari ini. Sebab seperti mana SRC, kes ini pun telah selesai bicara. Maksudnya selesai bicara di sini, ya, Saudara Zawazi dan para penonton, adalah bahawa panggilan saksi-saksi, penampilan keterangan dan bukti-bukti telah pun tamat. Sama ada dalam kes pendakwaan maupun kes pembelaan. Dan dalam kes Kunan ni, kalau kita nak telaah balik, ingatkan balik apakah dia pertuduhan terhadap beliau. Beliau dihadapkan di mahkamah pada 15 November 2018. Baik. Cuma ada dua pertuduhan atau dua set pertuduhan terhadap beliau. Satu melibatkan menerima suapan untuk 2 juta ringgit. Dan satu lagi menerima suapan untuk 1 juta ringgit. Baik. Yang 1 juta ringgit ni belum selesai lagi. Itu masih disambung bicara di mahkamah. Kalau kita ingat dalam beberapa siri yang lalu, kita ada bincangkan perintah mahkamah rayuan yang telah memerintahkan kes 1 juta itu didengar di hadapan hakim yang lain daripada yang mulakan bicara 1 juta itu. Kerana apa? Orang yang dikatakan memberi suapan tersebut, Encik Tan di sana, telah pun mengaku bersalah di hadapan hakim yang sama. Baik. Jadi untuk meneruskan perbicaraan terhadap Kunan, berpandukan kepada fakta yang telah diaku salah di situ adalah tidak molek dalam pandangan mahkamah rayuan dan telah dihantar balik kepada hakim yang lain. Tapi kes pada hari ini yang kita pilih ni ada kaitan dengan kes Tan. Baik. Ini adalah berkaitan dengan seorang lagi Tan Sri Chia daripada syarikat aset Kayamas. Di mana beliau menurut pertuduhan dikatakan bahawa syarikat aset Kayamas tersebut yang dimiliki ataupun yang mempunyai kepentingan besar Tan Sri Chia telah pun memberi suapan sebanyak 2 juta ringgit melalui satu syarikat Tan Mansori ke apa yang dikatakan pula adalah memiliki kepentingan tinggi atau besar kepentingan Kunan di dalam syarikat tersebut. Jadi itu adalah pertuduhan yang dihadapi oleh Kunan mulai pada 15 November 2018. Dalam kes itu, Cik Zawazi, seperti dalam kes rasuah lain, telah dituduh di Mahkamah Session pada permulaannya di hadapan Hakim Mahkamah Session Tuan Azman. Kemudian kes itu telah dipindahkan seperti yang dinyatakan nama hakim tadi pada 14 Disember 2018. Dan perbicaraan kes pendakwaan telah bermula pada 2 Julai 2019. Di mana pihak pendakwaan telah memanggil 23 orang saksi pada masa itu. Dan daripada rentetan peristiwa dan keterangan saksi pihak pendakwaan, pada 14 Oktober 2019, mahkamah telah pun mendapati bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan satu kes prima facie, iaitu sekiranya pembelaan dipanggil dan jika Kunan tidak menampilkan pembelaan, maka dia akan didapati bersalah. Jadi keputusan tersebut dibuat pada 14 Oktober 2019 di mana mahkamah pada ketika itu mendapati antara lain, yang pertamanya dia kata tidak boleh dinafikan bahawa Kunan memang pada masa itu memegang jawatan sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. Yang keduanya dia juga mengatakan tidak boleh dinafikan bahawa Kunan mempunyai kepentingan yang besar di sebalik syarikat Tadamoris Mansori tersebut. Nama cukup sedap ya. Dan juga dikatakan tidak boleh dinafikan aset Kayamas telah membuat bayaran 2 juta tersebut ke dalam syarikat Tan Mansori tersebut. Jadi isunya sekarang yang keempat yang mahkamah dapati adalah terdapat dua perkara di situ yang dibangkitkan oleh pihak pembelaan. Dia kata bahawa wang yang dimasukkan tersebut adalah kononnya satu derma politik bagi tujuan pilihan raya kecil pada masa itu. Dan dalam pandangan mahkamah, perkara itu perlu ditampilkan bukti jika betul oleh pihak pembelaan. Oleh itulah pembelaan dipanggil. Ini kita kena faham. Jadi bila pembelaan dipanggil, saksi pertama adalah Kunan. Dan jika ingat, kita ada lagi pernah bincang pada masa itu di mana ada deklarasi aset Kunan yang beliau tampilkan pada masa itu yang dia telah pun meminta agar didengar dalam kamera, iaitu tanpa penglibatan pihak
pemberita dan mahkamah telah pun menolak permohonan tersebut. Dan pada masa itu ada rentetan peristiwa, rentetan jumlah keuntungan yang diperolehi oleh Kunan sebelum beliau menjadi ahli politik, berapa juta dan sebagainya, yang ramai rakyat pun mungkin terkejut. Tapi itu adalah pendedahan, pengisytiharan harta beliau sebelum beliau menceburi politik pada ketika itu. Walau apa sekalipun, pihak pembelaan telah memanggil 4 orang saksi, Saudara Zawazi. Dan akhirnya pada hari ini 30 Jun mereka telah pun menutup kes. Dan selepas menutup kes, tidak ada lagi saksi akan dipanggil, tidak ada lagi bukti akan ditampilkan, maka mahkamah telah arahkan kedua-dua pihak membuat persediaan untuk menyampaikan hujahan lisan nanti pada 11 September. Tapi sementara itu, untuk memudahkan mahkamah menghayati hujahan lisan kelak, mahkamah juga telah mengarahkan memfailkan hujahan bertulis untuk membantu mahkamah supaya tak payahlah mahkamah nak ambil nota hujahan lisan. Perkara yang akan disampaikan secara bertulis diserahkan terlebih dahulu dalam tarikh-tarikh yang dinyatakan tadi, bulan Ogos dan awal bulan 9. Kemudian hujah 11 bulan 9. Jadi kes itu walaupun akan dihujah pada 11/9, insya-Allah selepas itu mahkamah akan tetapkan tarikh keputusan. Jadi pokoknya di sini pada saat ini dengan selesa kita boleh maklumkan kepada rakyat di luar bahawa satu lagi kes. Kali ini dalam bidang kleptokrasi, iaitu pertuduhan suapan 2 juta ringgit terhadap Kunan juga telah selesai perbicaraan, menunggu hujah dan keputusan.